Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Syahrir Ramli selaku pengacara majlis, yang berusaha Tuan Rosli bin Abdul Wahab, sahabat saya yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Hazmi bin Ismail, juga dari Jabatan Integriti JIM, PDRM, sahabat-sahabat daripada Jabatan Integriti, asatizah lah, kira kebanyakannya semua ustaz dari ustaz dari Dakim dan Muslim PDRM, khususnya yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, para pegawai anggota PDRM yang merupakan peserta program kali ini di MyGoPay Resort. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini suasana yang tenang, ya, aman, di tempat yang cantik. Saya pun tak pernah sampai sebenarnya sini. Tadi masuk pun pakai apa ni, Google Map-nya Ustaz Syahrir bagi saya mari. Ya, memang padahal saya pernah dulu juga masa pegawai agama daerah Batu Gajah, dia cover dia sampai ke kampung. Masa tu pejabat agama daerah belum ada di kampung, jadi kena kabur sampai dekat Masjid Sungai Itik tu je, tak sampai ke sini. Resort ni tak sampai, tak ada program yang tuan. Jadi alhamdulillah, ya, tuan-tuan telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan program yang cukup baik yang dianjurkan oleh PDRM, khususnya di bahagian JIP ini, Jabatan Integriti, untuk menyerapkan nilai-nilai murni, nilai-nilai Islam di dalam pengurusan pejabat awam, khususnya di Jabatan PDRM. Ya, bukan sahaja jabatan-jabatan lain, malah di dalam PDRM. Dan Datuk KP kita sangat, ya, kata prihatin dengan program-program seperti ini. Dan kita lihat insya-Allah pada 22 bulan ini pun semua apa rasa anggota pun dah tahu. Satu lagi sempena dengan Hari Polis Diraja Malaysia, ya, sempena Hari PDRM dan juga menjelang Ramadan. Ya, Datuk KP telah merancang satu program untuk dibuat ceramah perdana, ya, yang khusus kepada anggota dia. Cuma mungkin jumlah kehadiran tu inilah sikit, ya, sebab tengah pandemik ni kita pun faham. Kalau tidak, kalau ikut Datuk KP semua nak bagi penuh masjid negeri. Ya, kita seronoklah jiran. Memang ada juga perjanjian yang dimeterai dengan apa ni, pegawai JIP, pegawai agama ni, termasuk ni apa yang diketuai oleh Ustaz Azmi, untuk kita adakan di masjid negeri ni paling kurang program kerjasama satu program besar. Ya, kalau lebih alhamdulillah extra. Jadi pada saya alhamdulillah apa ni ke depan, Jabatan PDRM ini ke depan dan mengambil berat tentang pegawai dan kaki tangan dia.
Ya, kalau dulu pun memang ada di surau. Kalau tuan-tuan ingat, ada di surau saya pun ada hadir memberi kuliah secara bersiri. Ya, betul. Di surau PDRM. Tak apa tuan-tuan kenal tak kenal saya tak kisah, sebab ada surau. Kenal Ustaz Azmi pun jadilah. Ya, sebab saya di Majlis Negeri, tapi kalau kenal tu alhamdulillah lagi. Belum, sebab kita jiran. Ya. Jadi tahniah ya kepada pengurusan PDRM yang menganjurkan program-program keagamaan seperti ini bagi meningkatkan kefahaman ya, khususnya kita sebagai kita awam ya, perlu kita meningkatkan kefahaman kita kerana syariat itu, Islam itu sendiri sebagai panduan. Sebab tu Nabi SAW menyebut ad-dinun nasihah. Ya, agama itu nasihat. Jadi kita jadikan agama itu sebagai nasihat kepada kita, panduan hidup kita. Ya, itulah yang mungkin saya akan, insya-Allah yang saya akan kupas dengan tajuk yang diberi kaitan dengan Islam, akidah Islam. Ya, insya-Allah kita dapat manfaat. Jadi alhamdulillah kita syukur dengan majlis-majlis. Sebenarnya kita, bila kita berada di sini, tempat yang seronok pula, tempat aman nak belajar, ya, majlis ilmu sebenarnya. Kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang sangat mulia, yang mana Nabi SAW ya menyatakan bahawa majlis ilmu ni sebagai riyadul jannah. Allah, masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, apa dia riyadul jannah? Taman-taman syurga. Bayangkan kita duduk di sini pun dah rupa taman. Kan? Betapa indah, seronok, aman, tenang hati. Rasa subhanallah. Ya, kita bila tengok keindahan ni, subhanallah. Ya, Maha suci Allah. Rasa seronok kita. Dah duduk dalam di dunia ni dalam taman. Insya-Allah. Taman dalam taman. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Maksudnya apabila kamu melalui taman-taman syurga, kata Nabi, singgahlah. Farta'u. Sahabat tanya, apa dia? Mahir riyadul jannah. Apakah apa tu taman syurga itu? Kata Nabi, halaqul dzikr. Apa dia? Halaqah zikir. Yang ulama katakan halaqah zikir itu adalah majlis ilmu. Jadi macam kita duduk ni lah. Allahu akbar. Tak payah tunggu ni jabatan yang sediakan untuk kita. Tak payah tunggu kita nak drop sendiri, nak lalu idza marartum, kan Nabi kata, bila kamu lalu tengok, berhenti, singgah. Kan? Jadi kita ni kena jadikan budaya. Kalau ada cukup masa kita semua ataupun kita sendiri allocate masa untuk majlis-majlis ilmu kita. Sebab kita berada dalam taman syurga sebenarnya. Cukup besar. Banyak cerita pasal majlis ilmu ni sebenarnya. Saya ambil sikit sebagai mukadimah ni, bukan pun kita sebagai motivasi seronok kita duduk dalam majlis ilmu. Dan satu lagi Nabi sebut majlis ilmu ni sebagai tempat keampunan bagi Allah. Ya, Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu fardu, wajib lah. Maknanya kita orang Islam ni, bila Islam dengan ilmu tidak dapat dipisahkan. Menuntut ilmu itu wajib, kata Nabi. Tak kira lah secara formal ataupun tak formal, kena cari. Tolak. Kalau orang putih kata apa? Seeking. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu, cari ilmu itu is compulsory, fardu. Wa inna talabul ilmi, sungguhnya menuntut ilmu itu yastaghfiru lahu. Itu kelebihannya. Sesungguhnya menuntut ilmu itu, kata Nabi, Allah diminta ampun. Kullu syai', semua makhluk Allah ni minta ampun untuk kita. Bayangkan kita duduk dalam majlis ni, keliling-keliling ni, makhluk Allah ni minta ampun untuk kita. Tu saya nak cerita, besar sangat sebenarnya majlis ilmu ni. Kalau kita rasa boring ke, rasa tak ni, ingat balik yang saya sebut ni, dia beri semangat kat kita. Sebab
Besar sangat yang Nabi beritahu. Pada kita. Sebab tu saya sebut tadi, ilmu dengan Islam tak dapat dipisahkan. Hatta al-hitanu fil bahr, kata Nabi. Yang memohon ampun kat kita ni, ketika kita sedang berada di sini, sehingga ikan-ikan dalam lautan. Hatta al-hitanu fil bahr. Bukan hak yang duduk keliling ni je. Sehingga yang binatang dalam lautan. Masya Allah. Mudah-mudahan besar sangat fadilah ni. Ya, kita ambil dah peluang-peluang macam ni, dan mungkin kita ada siri-siri yang akan datang dianjurkan oleh Jabatan PDRM ataupun JIP sendiri kan, untuk meningkatkan kita, bukan untuk ni, semua yang saya sebut tadi sebelum ni ada di surau tu, Majlis Ilmu Bersiri kan. Mungkin dia akan sambung balik tahun-tahun lepas pandemik ni, dah ada ruang sikit kan, insyaAllah. Jadi yang ni yang di luar ni special lah. Tuan-tuan cukup special lah saya cakap. Ya, bukan senang dapat kita duduk macam ni dengan selesa, dapat untuk mendapat lagi free, otak pun tenang kita daripada kesibukan kerja kita kan. Itu pertama. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebenarnya santai-santai kat lari, jangan beri sangat. Buat kita pun duduk pun tempat macam ni kan. Kalau kita formal sangat, dia kena buat dekat bilik mesyuarat PDRM tu. Tapi pasal kita duduk sini, kita santai-santai. Kalau tuan-tuan rasa nak tanya pun boleh, tak salah, kita buka. Tapi kita buat santai-santai je lah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat Islam. Ya, nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, kalau tuan-tuan tengok ni, tasawur Islam ni gambaran tentang Islam, tentang agama Islam. Ya, jadi nikmat yang sangat besar. Kata seorang ulama, Imam Habib Abdullah Haddad, dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, kitab nasihat agama, nasihat iman, andai kata kita menerima Islam, ya, Islam tu lebih baik daripada seisi dunia ni. Andai kata kita tak terima Islam, ya, Allah tak bagi kita Islam, habis kita rugi. Ni mafhum dia lah. Ya, makna Islam tu sangat besar nikmat dia. Ya, kalau kita tak dianugerahkan Islam tu, satu bencana kepada kita. Dia nak gambarkan syariat, akidah Islam tu sangat besar nikmatnya. Sebagai yang kita sebut di awal tadi, sebagai apa? An-nasihah, kan? Ad-dinun nasihah. Agama tu sebagai panduan. Nak cerita besarnya nikmat Islam tu dari segi akidah. Sebab apa? Kata Imam Habib Abdullah Haddad, andai kata kita mati dalam Islam, tempatnya di mana? Tempatnya di mana sebagai seorang Islam? Akidah kita di syurga. Di syurga. Manakala bukan mati sebagai sebagai orang yang bukan Islam, bukan akidah Islam, bukan Muslim, tempatnya di ending. Ini kita cerita ending dia. Di neraka. Na'udzubillah. Sebab kita memang mencari agama, mencari tempat yang selamat. Islam tu bermakna selamat. Islam tu sendiri makna selamat, aman, peace. Yang mudah-mudahan dengan Islam yang Allah beri kepada kita ni, Allahu Akbar, kita jaga elok-elok, ya, kita praktis dia, yang kita guna, kita secara kita beramal dengan Islam. Itu yang kata Imam Habib Abdullah Haddad rahimahullah ta'ala. Ya, cukup besar nikmat. Bukan apa, cerita pasal ending dia tu. Ending tu tuan-tuan, walaupun dekat kejap mati tu, sebelum kita mati kita bersyahadah, tapi tempat dia di mana? Tempatnya di syurga. Walaupun sebelum tu kita, yalah, kita kata kita buat maksiat kan, kita langgar perintah Allah kan, tapi ending dia tu, itu dah cerita besarnya nikmat Islam dan nikmat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata besar ya, nikmat Islam itu sendiri. Ya. Jadi Ustaz Syarif beritahu saya tentang Islam kan, kita gambaran tentang Islam. Topik kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Ya. Sungguhnya agama di sisi Allah itu ialah
Agama yang Allah iktiraf itu Islam. Agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Satu saja. Tidak ada duanya. Allah tak sebut ada agama-agama lain lagi. Tuan-tuan biasa dengar tak sekarang ni akidah pluralisme. Dalam ni ada juga ni sebenarnya. Tak apalah, nanti akan jumpa lah. Ya? Pluralisme agama. Religious pluralism. Agama yang berbilang-bilang atas dasar toleransi dalam agama. Ideologi ini di-create ataupun dicanang oleh Western Theology. The West Theology. Western Theology maknanya ahli akidah barat, bukan ulama Islam lah. Ya. Dia create yang ni untuk nampak macam kita ni bertoleransi sesama agama. Dalam masa yang sama dia ajar semua orang nak menuju ke syurga, semua orang menyembah Tuhan yang satu, tapi syariat sembahyang puasa masing-masing. Buat amalan agama tadi boleh buat masing-masing, tapi nanti semua nak pergi ke satu tempat yang sama. Kalau kita tengok dari satu sudut, nampak macam elok lah, kan? Nampak inilah atas dia bawa agenda ni pun atas dasar toleransi, nak bagi nampak bertolak ansur sama agama. Tetapi Allah dah sebut dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu syariatnya, akidahnya, akhlaknya hanya Islam. Hanya Islam saja, tak ada nak campur-campur kita. Sebab tu ya, pluralisme agama ni ditolak dan dah telah diwartakan, difatwakan terseleweng daripada ajaran Islam, tak boleh pakai di Malaysia. Ya, seluruh dunia pun menolak. Itu pluralisme agama. Banyak lagi yang liberalisme, ideologi sekularisme, macam-macam lagi. Ya, yang dunia barat dia create untuk meragukan kita umat Islam. Tambah kalau kita tak kuat lagi, kita pula ustaz YouTube semua, ustaz Google, kan baca sendiri. Hati-hati, boleh baca, tapi sebagai tambahannya. Kalau tak faham rujuk, kita ada asatizah kita, ustaz-ustaz kita di PDRM ataupun sahabat-sahabat kita di Jabatan Agama. Boleh, insya-Allah kita bantu untuk kita jelaskan. Sebab apa? Bila kita buka laman sosial contohnya, kita dapat grup yang liberal ni, atau grup yang plural ni, atau apa-apa pahaman lah, Syiah ke apa ni, saya belum cerita lagi ni. Tapi tak apalah, yang tu sikit-sikit. Takut kita nak cari agama, tapi tersalah grup masuk. Ya, sedangkan kita patutnya akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah seluruh dunia ni. 95% akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kecil-kecil saya sebut tadi, yang pluralisme, liberalisme, Syiah tu yang dalam 5% tu lah. Yang buat kacau, yang termasuklah yang ajaran sesat tu. Kalau yang duduk di unit akidah PDRM tahulah kan. Yang tu yang dalam 5% tu, yang seleweng-seleweng, yang sesat-sesat tu lah, yang cuba nak ganggu yang pahaman Islam yang sebenar yang kita sampaikan cara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu Islam. Sebab kita pun bimbang kadang-kadang, bukan kata ni siapa-siapa pun. Ya, sebab media sosial ni sekarang dah jadi arus perdana. Semua orang mudah buka, kan, tulis Google je. Tapi saya tengok blog-blog, kan, yang mana yang tak ada tauliah. Selalunya yang dalam ni memang tak ada tauliah lah. Kalau ada yang tauliah, Jabatan Mufti, mana dia berani nak minta dia bawa pahaman yang menyeleweng kepada pahaman Islam. Sudah tentu tak akan dapat tauliah. Tak boleh nak mengajar di masjid, surau, di macam ni. Semua kena ada tauliah ni. Sebenarnya tauliah ni bagus, dia kawal kita. Maknanya yang kita nak sampaikan tu semua selari dengan ajaran Islam. Yang nak bawa pahaman lain pada tu, no, sorry. Kan? Tapi kalau dalam ni, siapa yang dia tahu dia? Dia boleh buka blog sendiri. Kan? Dia nak bawa pahaman apa pun boleh. Syiah ke apa ke, semua dia boleh. Kan? Yang saya sebut tadi, ajaran-ajaran. Kadang kita tak sedar. Atas nama toleransi, cantik. Dia promote toleransi,
kita pun, ni toleransi agama, rupa-rupa. Sebab tu tuan-tuan tengok, di barat ada yang tumbuh satu bangunan ibadah, dekat situ church, dekat itu mosque, dekat itu kuil. Boleh sembahyang semua duduk dalam tu. Dia promote tu. Ini geng-geng grup pluralism agama yang promote untuk nampakkan sangat toleransi sesama agama. Bukan Islam tidak menyentuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun." Clear kat situ. Allah kata dialah yang memutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan juga kebenaran. Bukan setakat petunjuk, tapi dengan kebenaran. Kita nak tahu yang kebenaran tu. Ya. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Untuk apa? Tadilah untuk menzahirkan ke atas agama yang lain. Mana Islam ni nak jelaskan ada beza dengan agama yang lain. Tentang situ Allah sebut sendiri dalam Quran. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik memanglah tak suka orang yang mensyirikkan Allah. Dia tak sukalah sebab dia ada agenda lain. Dia agenda nak bagi kita syirik dengan Allah. Ya. Bila kita tak sedar, bila kita buat agenda pluralisme, kita terima kita secara tak langsung telah berlaku syirik dengan Allah. Kita iktiraf ajaran lain, bayangkan. Kan? Sedangkan Allah kata inna ad-dina 'indallahi Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam saja. Itu yang patut kita nak jaga sangat. Islam kita semua ada special. Yang saya taklah terang kat sini detail. Bukan kita nak belajar kelas secara bersiri kat sini kan, tapi kita ada ustaz-ustaz kita yang cara sembahyang, nak cara sembahyang yang betul, Quran menuntut ilmunya, kehidupan muamalatnya. Islam ni sangat luas tuan-tuan. Ya, kita jangan pandang Islam ni hanya ibadah saja. Sebab Islam ni merangkumi apa? Akidah, syariah dan juga akhlak. Ni baru yang asas ni. Kalau biasa kita dengarkan fardu ain kan, jadi kita boleh belajar. Yang ni saja pun sampai bertahun-tahun pun belum tentu habis. Betul. Sebab satu-satu ni pecah pula. Satu-satu ni pecah pula. Yang paling luas ni syariah kita. Kita bagi diletakkan di bawah hukum fiqh. Dalam syariah ni ada apa? Ada ibadat. Wah, pecah tu. Ibadat saja tuan-tuan lah. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Ni syariat saja ni. Itu baru syariat ibadat. Kalau syariat muamalat pula, yang tuan-tuan duk berekonomi, bisnes, buat perniagaan apa semua tu yang kena patuh syarat. Tu buat muamalat dia lagi. Buat pernikahan pula, buat kekeluargaan, sistem perkahwinan, kekeluargaan. Sistem kekeluargaan. Bawa syariat tu. Lepas tu buat mahkamah tu, buat jenayah. Tu yang ada mahkamah syariah, mahkamah apa tu. Cabang daripada syariat ni. Ya Allah, tu baru 4. Termasuklah semua yang kita kata faith sainsnya apa semualah. Faith kesihatan semua bawa. Sebenarnya kesihatan medikal pun semua bawa syariat. Nak bagi tahu luasnya Islam dia kena ikut syariat dia. Kalau akidah yang kita nak bicara hari ini merujuk kepada pegangan kita. Akidah ni dia jadi tunjang kepada syariat. Akidah ni. Sebab tu Imam Abu Hanifah sebut apa? Fiqhul akbar. Dia sebut akidah ni fiqhul akbar. Makna syariat yang lebih besar lagi. Sebab apa? Apa yang dibahaskan dalam akidah ni, kita sebagai seorang Muslim kan, tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang perkara-perkara gaib. Kita orang Islam wajib perkara gaib tuan-tuan. Hereafter, hari kiamat. Tuan-tuan percaya tak? Sebagai seorang Muslim, ini dalam akidah kita. Kalau kita tak percaya adanya hari kiamat, akidah kita belum sahih lagi. Kena sampai ke situ. Sebab dalam dalam Quran disebutkan tentang hari kiamat, dalam hadis Nabi sebut tentang hari kiamat. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, yaumil akhir. Kan?
Dalam Quran banyak disebut. Apa ni dalam hadis Nabi sebut apa? Antum billahi wa malaikatihi. Ni yang asal je saya sebut. Ini saya sebut yang akidah ni yang betul-betul basic saja, iaitu rukun iman. Akidah ni ataupun yang Ustaz Syarif sebut tadi iman. Akidah, iman, tauhid itu sama lah. Iman kita belajar tentang keimanan, kepercayaan. Akidah adalah pegangan. Benda yang sama dalam akidah, dalam perbahasan akidah, perbahasan iman, perbahasan akidah, perbahasan tauhid, semua benda ni. Hak tu lah. Kan? Yang tu lah. Apa dia? Pasal tadi apa? Ketuhanan, kenabian, perkara-perkara ghaib, syurga, neraka. Tadi kita sebut apa? Mahsyar. Hari kiamat kan? Hari kiamat tu ada mahsyar, perhimpunan nanti. Nak tentukan yang mana baik, yang mana yang taat, yang mana yang tak taat. Ya? Ada apa ni, mizan, ada timbangan dia. Pahala kita, yang mana orang yang buat baik akan ditimbang, akan diberi ganjaran yang setimpal, yang sepatutnya. Sebab dunia ni dia baik. Yang mana buat jahat tidak terlepas dia. Kerja buat jahat yang di dunia lepas, di akhirat pun lepas. Sebab tu wajib kita orang Islam percaya pada hereafter, hari kiamat, yaumul akhir. Jadi ini dalam akidah kita. Dalam satu hadis Nabi SAW ditanya tentang iman. Nabi jawab apa? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Iman itu beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hari akhirat, wal yawmil akhir, dan juga beriman dengan wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri, beriman dengan ketentuan baik dan ketentuan buruk. Ini kita orang Islam yang disebut sebagai rukun iman. Kan? Oh, macam tu ustaz dah rukun iman baru sampai dah sini. Tu yang ditekan dengan rukun iman tu. Sebab yang tu yang utama. As a Muslim, sebagai seorang Muslim, yang tu wajib lah. Kan? Mesti pertama beriman dengan Allah. Sebab kita percaya kita ada Tuhan. Kita bukan etis. Akidah kita, bila kita Muslim, kita percaya adanya Allah, adanya Tuhan. Etis kontra lah. Sebab dia awal-awal dah tak percaya Tuhan. Kan? Bila tak percaya Tuhan, logiknya, okay, saya kata kita Islam ni cukup cantik. Saya akan tunjukkan contoh yang supaya kita mudah faham. Islam tu cantik. Okey, kita kata sumber kita orang Islam, sumber kita Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah tuan-tuan kita dah Islam kan. InsyaAllah kita percaya pada Al-Quran. Allah bersebut dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. InsyaAllah kalau kita faham makna ni pun insyaAllah lah akidah kita bagi orang Muslim lah, orang Islam. Kalau orang yang non-Muslim, ya aku tak percaya Quran, terang kat aku saya pun kan. Tak ni. Tapi bagi kita orang Islam, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Nampak? Okey, saya nak buktikan. Ajaran Islam ni satu dipanggil sumber utama dia ialah Al-Quran dan hadis. Itu sumber utama. Sumber yang kedua ialah akal. Cantik tak Islam? Satu based on sumber nas, Quran dengan hadis, wahyu Allah. Kan? Yang kedua, Islam tolak akal tak? Tidak. Dia jadikan sumber yang kedua. Bagi kita yang berakidah Islam, you tak boleh hanya pakai Quran dan hadis. Sebab apa kita kata tak boleh pakai? Mestilah orang yang bukan Islam kalau kita berdakwah kat dia kan. Dah aku tak percaya Quran hadis, nak cakap apa? Aku percaya pada kitab tu. Kan? Tapi kita boleh hujah dia dengan sumber yang kedua, iaitu sumber akal. Akli dia bagi. Kan? Okey, kita nak tengok teli ke tak teli Islam dengan wahyu Allah, dengan akal. Okey, Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas tadi, kita ulang tadi, kita baca. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa, kan? Logik tak Tuhan ni satu, saya nak tanya? Ataupun logik tak kalau kita kata Tuhan ni berbilang-bilang? Tuhan lebih dari satu. Allah Tuhan yang cukup hebat ni, yang mencipta seluruh alam ni. Allah yang mencipta seluruh alam ni,
Logik tak dia ada dua? Logik tak dia ada tiga Tuhan? Tak hebatlah kena share. Kena kongsi. Kita ketua rumah tangga pun tak mau kongsi kan. Kita seorang-seorang mesti power. Dia isteri, dia punya taraf dia assistant je. Memang itulah dia panggil apa, pembantu kita lah. Pembantu kepada suami dalam rumah. Dia tak dapat pegang jawatan ketua rumah tangga. Ini kan Tuhan. Takkanlah boleh share kuasa kot. Perdana Menteri pun seorangnya, Agung pun seorangnya. Ni Tuhan yang mencipta seluruh alam ni, yang cipta manusia, yang cipta seluruh alam, cipta planet. Takkan nak share? Betul tak surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Teli tak dengan otak kita? Itulah Tuhan yang paling teli sekali. Itulah akidah orang Islam. Jadi kalau kata Tuhan tu tiga, contoh bukan hari ni kan, ada pula Tuhan Anak, Roh Kudus ke, contoh kan. Tuhan Anak jelas-jelas dalam kita akidah orang Islam. Yang surah Qul huwallahu ni, surah Al-Ikhlas ni, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Apa yang Allah bagi panduan kat kita? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. So Allah ni tak melahirkan anak. Tuhan kita ni, Tuhan Allah ni, dia tak beranak. Dan dia pula tak ada ibu bapa dia. Jadi tak adalah dalam Islam Tuhan anak, Tuhan bapa, tak ada. So itu yang paling the real of the God, kan? Betul-betul Tuhan yang sebenar yang kita percaya dan teli dengan akal kita. Ini kan kalau Tuhan yang jenis buat bentuk tu lagi lah, tak teli kan. Ini subur kita, agama kita. Kita boleh tolak kalau kita kata kita tak nak pakai lah Quran ke hadis kan. Sebab kita berhujah. Macam kita kata Zakir Naik kan, dia orang yang sentiasa berhujah. Zakir Naik berhujah. Debate, kalau kata debate, dia menyampaikan dakwah dia melalui perbandingan agama, comparison, religious comparative religion. Sudah tentu dia kena menguasai yang ni. Bab-bab agama orang dia kena faham tu kan. Jadi dia tak akan pakai ayat Quran semata-mata. Dia kena pakai logik akal untuk kita cerita kat orang. Tak mungkin Tuhan berbilang-bilang ramai. Tambah bentuk-bentuk macam ni, bentuk tangan jenuh apa sana, macam-macam bentuk. Takkanlah Tuhan ni tu kita yang buat dia. Kita okey-okey dia, kita pergi sembah dia. Lagilah lekeh kita ni, man sembah kita. Kita manusia, kita buat dia, kita sembah dia. Sedangkan Tuhan tu dia yang maha mencipta. Kan? Jadi itu hujah akal tu lah kita nak cerita. Inilah agama kita. Agama yang Allah sebut dalam ayat yang lain sebagai agama yang fitrah. Fitrah ni maknanya yang sesuai dengan manusia dalam semua sudut. Dari segi akal pun sesuai, ya, syariat tadi semua sesuai kan. Okey, kita kata kenapa Islam suruh sembahyang? Sesuai tak? Solat is the pray kan. Sembahyang dan solat itu adalah doa. Bila kita hamba Allah, so layaklah kita berdoa dekat dia. Mestilah kita, patutlah kita kena mohon pada Allah. Yang tu yang sebenar-benarnya, sebab dia yang ciptakan kita. Bapa kita pun kita respect tahap tinggi. Takkanlah Tuhan kita tak respect yang menciptakan bapa kita tu. Ya. Mesti kita lebih memuliakan Allah, meletakkan tempat yang paling tinggi. So hujah kita kena solat, betul tak? Kan? 25 kali ya yang wajib pun kita buat cincai-cincai kadang-kadang tak patut buat lain-lain. Sebab solat is pray. Sembahyang tu adalah doa kita. Kita minta daripada subuh tadi, kita minta kepada Allah sembahyang subuh. Minta kita sihat, selamat, seronok, bahagia, rezeki yang berkat, hidup bahagia, aman, damai, tak ada perpecahan, pergaduhan. Kita minta daripada subuh sampai isyak 5 kali. Kalau rajin tambah yang sunat lagi. Yang tu yang wajib, yang fardu. Nampak? Jadi tak dekat fitrah dah. Ajaran syariat Islam tu baru syariat ibadat tu yang saya sebut tu. Yang saya kata betapa luasnya syariat ni. Yang sembahyang tu bawah ibadat. Nampak je 3 ni. Kalau dia buat seluruh, itulah Islam. Ya. Jadi ni baru
kita kata tally dengan solat. Kita ambil yang lain pula. Bab apa nama menutup aurat. Contoh, Islam kena menutup aurat. Syariat kita kena tutup aurat kan? Sebab apa? Aurat untuk, secara logiknya, untuk protect diri kita. Betul tak? Kalau kita dedah kan, protect ke tak protect? Nama pun dedah kan? Tambah orang perempuan macam banyak kan? Kalau kita tak jaga aurat kita, maknanya kita telah mendedah kan? Kita tak protect diri kita. So syariat Islam tu cantik ke tak cantik? Dia protect kita. Sebenarnya lelaki pun ada aurat dia, bukan boleh ada tu yang antara lutut dengan apa ni pusat tu. Tak kena ada protect dia. Lebih pada tu tak boleh. Lagi nampak bulu dada dia kan. Bulu dada. Nampak orang geram tengok ni bulu dada. Dia tak protect lah. Kan? Sebab dia telah mengajak orang mungkin jadi tak elok. So saya nak beritahu syariat ni sangat protect. Sangat fitrah. Tadi bab solat pun kita tengok match. Bab aurat pun match dengan diri kita. Cuma orang yang tak betul aurat tu dia saja. Dia orang dia tak ada panduan. Dia rasa memang lah satu pandai kepala lah. Dia bagi alasan macam tu lah, pandai kepala lah. Padahal orang perempuan. Orang perempuan lagi special. Semua yang ada pada dia tu hebat. Orang tertarik, dia attract. Kan? Sebab tu dah kena protect betul-betul. Dah kena jaga. Tengok bila kita jaga, dapatlah jaga sosial kita. Pasal? Ya. Taklah berlaku dah satu kerja polis pula kan. Ni sana rogo, sini rogo. Dah pening kepala kita. Tapi kalau kita dah ikut syariat dalam bab berpakaian, insya-Allah dia dah protect kita. Inilah Islam. Kan kita nampak. Lagi apa lagi? Okey, bab muamalat pula. Syariat muamalat. Perniagaan. Dalam Islam dia tak nak ada riba. Contoh. Kan riba ni sebenarnya maksudnya lebih kurang macam kita menzalimi orang lah. Menekan orang. Riba. Kan? Hutang RM10 bayar RM20. Itu riba lah yang benda yang lebih-lebih. Hak benda kita buat perumpamaan yang mudah. Mana riba ni dia menekan. Sebab apa Islam tak beramal dengan riba? Sebab dia menekan. Akhirnya akan melibatkan apa? Jenayah lah. Kamu tekan-tekan aku dah lah susah kena lagi cari alur kan. Dah lah aku susah hutang bayar tak habis-habis bertahun-tahun. Riba lah tu. Sebab tu Islam tak suka. Nak niaga betul-betul. Islam ajar cara yang betul. Ada akad dia, ada apa. Perniagaan yang ada aman di situ. Yang tidak ada gharar, tipu daya kat situ. Perniagaan yang win-win situation. Itu yang syariat Islam ajar sebenarnya. Bukan ajar riba. Itu saya buat beberapa contoh lah yang saya katakan Islam itu fitrah dalam semua sudut. Daripada ibadat kita, muamalat kita, nikah. Okey, kita pergi munakahat pula ke keluargaan. Islam kata apa? Kalau nak lelaki yang perempuan mesti melalui pernikahan. Masa kira lah 2, 3, 4 tu. Yang penting nikah. Yang tak betul ni tak nikah. Kan? Senyum tu. Walaupun pakai ni saya nampak semua senyum. Bukan apa. Tentang tu. Tak nak cerita syariat Islam ni. Kita pergi pula yang munakahat pula. Kan, munakahat pula kan. Dia mesti kena konsep nikah. Bila nikah tu dia ada akad. Akad ni kontrak. Bila ada kontrak, ada tak perjanjian dia? Perjanjian tanggungjawab kan ada lah. Dah jadi suami, tak boleh nak lari lah. Ada tanggungjawab. Nafkahnya, ada ham nikah, kenalah makan minum, pakaian, tempat tinggal, keselamatan dia. Kena protect dia lah isteri kita. Bukan suka-suka. Islam bukan suka-suka. Syariat dia mesti nikah. Kan, coba. Nak perempuan tu kena nikah. Tak ada jalan lain. Tak boleh jalan suka-suka. Itu bukan ajaran Islam. Kan? Aku nak suka-suka 3 hari je. Itu syiar. Suka-suka 3 hari syiar. Itu saya kata syiar kena tolak kita. Dia nikah mutu'ah dia panggil. Nikah 3 hari. Ada pula nikah bertempoh. Sebab tu syariat Islam tidak benarkan. Syariat Islam mesti nikah ikut ahli sunnah wal jamaah, ikut cara Rasulullah, ikut cara Islam tu. Kan? Saya bukan promote poligami, saya promote nikah je saya kata. Ya. Ustaz syariat. Okey. Kan? Kena nikah. Dan untuk menghalalkan pergaulan di antara lelaki dan perempuan.
Cara dia menikah sebab dia ada perjanjian, ada kontrak. Sebab tu dia sebut akad nikah tu. Aku nikahkan nikah dengan anakku. Lepas tu yang si lelaki pula, aku terima nikahnya. Maknanya dah ada perjanjian. Aku bagi anak aku dekat hang. Hang jagalah elok. Sebelum ni aku jaga dia. Bila kita dah ambil, memang kita kena jagalah. Tak jaga, ingat azab Allah dekat dunia, bukan dunia di akhirat tu. Sebab Allah akan ambil kira dan tu. Sebab dah kita terima syariat itu. Itulah syariat dia, dan dia akan melibatkan pahala dan dosa kalau kita langgar. Ini kita kata syariat. Semuanya tadi dengan fitrah manusia. So manusia kalau nak hubungan lelaki perempuan mesti melalui perkahwinan. Dia tak ada jalan. Kalau agama lain yang promote boleh suka-suka ataupun yang lebih teruk, nikah yang sama jenis tu panggil apa? Sama gender. Itu memang saya beritahu di negara barat memang ada. Di Holland, di Britain, di US, di setengah kebanyakan negara yang menghalalkan nikah sejenis. Lagi pelik. Tuan-tuan, saya nak tanya lah, nikah sejenis ni akidah orang lain lah, bukan akidah Islam lah. Bukan syariat Islam. Ni nak cerita spesialnya Islam lah. Nak compare dengan ajaran lain. Macam mana nikah sama gender ni? Kita logiknya lah. Kalau binatang pun jantan dengan jantan pun tak mahu. Saya heran ni manusia yang Allah bagi akal. Saya tak kaya. Kan? Yang tak boleh nak fikir orang dia. Kan? Macam mana agama mereka boleh menghalalkan pernikahan sesama gender? Kalau tuan-tuan nak perasan, fahaman sama gender ni ada dalam promote fahaman liberalisme. Tadi kan saya sebut antara fahaman-fahaman yang bertentangan dengan Islam. Dalam liberalisme ada promote nikah sama jenis atas dasar human right. Hati-hati, ni human right, Western human right, bukan human right Islam. Itu dia kata agenda barat ni, nampak tadi saya sebutkan toleransi agama lah, human right lah, bunyi sedap. Tapi agenda dia promote nikah sejenis. Apa? Human right. Human right. Adakah Islam human right dia macam tu? Islam punya human right lain. Different. Kita ada syariat kita sendiri. Ya? Dia tak boleh sama gender. Macam mana nak beranak kalau dah sama gender? Tak berkembang dunia ni. Tak ada beranak dah kita. Memang tuan-tuan boleh nampak, saya nak compare ni. Kita boleh tengok betapa cantiknya syariat Islam dalam menggunakan hak buat perkahwinan. Dia sangat different dengan syariat orang lain ni. Agama lain, bukan kita tak bersenda, tapi kita nak tunjukkan indahnya Islam tu sebenarnya. Yang kita terima tu, yang tuan-tuan terima Islam, tak kira lah tuan-tuan kita kata kalau saya dipahamkan yang ni apa ni, setengah yang kita daripada background kita convert kan. Yang convert ke yang tak convert, Islam sama je. Malah yang convert lagi untung sebab bila masuk Islam sesuci murni kita. Kan? Start balik macam baru lahir. Ni hak saya dengan Ustaz Azmi ni daripada kecil tak apa buat-buat dulu apa benda kan. Nakal-nakal tu harap-harap Allah pun kita mohon ampun setiap hari, insya-Allah mudah-mudahan dia akan Allah Maha Pengampun. Jadi itulah Islam yang ada pada kita ni, kita jaga sungguh-sungguh. Sebab spesial bukan jaga tu biar macam tu je, kena ya awal-awal saya sebut tadi, talabul ilmi. Sebab ilmu dengan Islam tak dapat dipisahkan. Jadi sebab dia compulsory, wajib. Sebab apa? Islam hebat di atas syariat, di atas ilmu yang dia ilmu tu. Oh kita tahu kita buat kerja betul. Kan nak akidah yang betul, syariat yang betul, akhlak yang betul. Kan? Akhlak ni kita punya perangai kita, sikap kita, amanah kita, semua tentang sini. Akhlak mesti akhlak mahmudah. Ni saya belum masuk tadi kan. Saya cerita syariat dengan akidah. Syariat dengan akidah. Tiga ni cukup banyak ni. Ya, itulah itu Islam. Jadi kita jaga Islam kita, jaga akidah kita. Ya. Beriman yang pertama apa? Antuk billah. Beriman dengan Allah. Iman dengan Allah ni maknanya yakin dengan apa yang Allah perintahkan melalui syariat dan juga akhlak. Kan? Apa yang Allah perintahkan tu yang dimaksudkan beriman dengan Allah. Saya nak bagi benda yang mudah je kat kita. Mudah faham kan? Sebab kalau kata beriman dengan Allah macam mana? Apa yang Allah perintah?
Buatlah semayang, puasa, zakat, haji, menikah. Semua berniaga dengan betul. Tidak ada tipu daya. Buat apa? Hidup dengan aman damai. Tidak huru-hara, tidak fitnah orang, tidak buat teroris. Itulah Islam sebenarnya. Itulah akhlak Islam, tidak teroris. Itu masuk bawah akhlak. Yang kita duduk jaga keamanan negara ni, kita duduk bawah akhlak Islam. Pecahan-pecahan itu. Jadi baru kita tahu kerja kita ni ada kaitan dengan Islam kan? Polis ni lain, Islam lain. Tak ada. Itulah Islam. Semua yang baik-baik yang ada syariat tu semua Islam. Ya? Yang tak ada, tidak ada, yang tidak ada law dalam Islam. Sampai nak makan pun ada law dalam Islam. Ini saya cerita fake makanan. Dalam syariat makan minum. Allah sebut apa? Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah manusia, wala tusrifu, kata Allah. Janganlah berlebihan. Tadi kita makan pagi macam mana cerita Ustaz ni? Kan? Nak cerita Islam tu tuan-tuan, kalau kita dah tahu rupa-rupa bak makan pun dia ajar je. Kita duk ingat tak dalam Quran. Rupa-rupa. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Ambillah garam, jangan berlebihan. Kalau lebih tinggi kita pun tahu yang banyak penyakit darah tinggi kat Malaysia ni. Dalam Quran sebut tak tahu siapa kupas ke tidak cerita benda ni. Kan? Ada dah ustaz cerita. Kulu washrabu wala tusrifu. Gula ambillah, tapi jangan berlebihan. Kalau lebih nanti kena diabetes. Lepas diabetes dia bawa pula. Kan? Na'udzubillah. Takut zaman ni lawan awak juga kan. Memang yang itulah penyakit kita pun orang Malaysia, orang seluruh dunia ni. Apa lagi kalau ambil berlebihan, apa-apa saja. Mula-mula dia malas bila berlebihan tengah ni. Salah perut dah jadi ular sawah. Kan? Mata pun nak buka tak larang kan. Kulu washrabu wala tusrifu. Allah dah sebut dalam Quran. Kalau kita faham mungkin kita kontrol. Kita bersederhana adalah. Sebab tu kalau kita tengok ilmu, saya teringatlah Nabi turun sunnah. Nabi memanglah Islam yang cukup cantik. Nabi pula ajar cukup cantik. Sebab apa Nabi dia makan kunyah, sunnah kunyah banyak kali. Kita tak akan makan banyak tuan-tuan. Kalau benda yang sikit, kunyah lama. Bila nak habis kunyah je. Satu kunyah bagus ni kita tak akan makan banyak, cepat kenyang. Saya dah try, kita dah try kan. Try kunyah nasi tu, orang lain dah 8 suap, kita baru 1 suap. Kan? Memang habis, silap-silap kita yang sepinggan tadi tak habis lagi, mereka dah 3 pinggan. Tapi kalau kita amal dengan sunnah ni, satu, kita jadi cepat kenyang. Dan kita tak akan makan banyak lah. Kan? Yang kedua, baik untuk kesihatan. Bila kita kunyah dengan hancur, kerja hak dalam ni tak ada teruk sangat kerja ni. Sebab dah memang dia proses siapkan gigi kita. Kan? Ini baru 3 kali kunyah, Allah tulis ketul masuk. Lala tak lama kena appendix. Dah kena penyakit appendix pula. Tak pasal-pasal. Sebab apa? Kita tak ikut sunnah kan? Kita buat sunnah Nabi bukan sembarang sunnah. Kan? Itulah syariat. Sunnah Nabi lah syariat. Sungguh kedua selepas Al-Quran. Tak ada apa yang lari dunia Islam. Buat makanan, buat kesihatan. Kulu ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ni saya sentuh buat makanan lagi lah. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi, thayyiba, yang baik, yang berkualiti. Kena tanya pakar nutrition ni. Ha. Makan yang halal dan juga baik. Bayangkan Allah sebut dalam Quran. Halal ni maknanya yang suci lah, yang dibenarkan syarak. Maknanya yang kalau binatang yang kena sembelih lah. Selain berikan tak kena sembelih kan. Yang halal, yang boleh dimakan, yang dibenarkan dalam Islam. Itu satu. Tuan-tuan pergi cek lah. Kalau yang Islam tak benarkan tu confirm, benda tu boleh bawa mudarat kita. Pergilah try makan. Kalau contoh kita makan benda yang tak boleh makan, contoh pergi cek lah, cari saintis ke, cari doktor pakar ke apa, confirm mesti akan dapat jawapan dia, result dia. Mesti benda tu tak selari dengan body kita. Sama ada jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Syariat Islam tak akan silap.
Allah tak akan buat peraturan yang silap. Dia Tuhan. Inilah akidah kita. Allah tak akan buat peraturan silap. Kalau kata Allah tak bagi makan ular contohnya lah, benda yang bisa, yang try lah makan. Pakai tak lama lah kita. Kan? Dia kata dadah tak boleh. Try lah. Lama-lama memang rosak badan kita. Benda Allah kita nak try juga. Allah dah larang. Banyak lagi teh, kopi, Milo boleh minum. Gagah nak arak juga contohnya kan. Kan? Try lah. Tak tahan lama nanti badan kita lingkup. Mesti punya. Kalau tak ikut syariat, kesan dia mesti datang pada kita. Itu yang katakan kulu mimma fil ardi halalan. Yang pertama, yang kedua tayyibah. Makan yang baik-baik. Maknanya bukan Islam bukan suruh setakat halal kan. Suruh dia yang berkualiti. Kalau doyan tu musamping contohnya. Dia kata yang bagus lah. Kan yang bersih. Yang tayyibah ni yang baik-baik lah. Kan kalau kita tengok penyakit kanser contohnya. Kan penyakit kanser kan, dia antara penyebab kanser ni bahan-bahan kimia. Kimikal. So kalau makanan yang ada barang pengawet ke apa ke, itu tak tayyibah lah. Senang, saya nak bagi contoh yang mudah supaya kita tahu. Apa tadabbur ayat ni? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik. Yang baik tu yang elok, yang tak ada kimia, yang tak ada tercemar, yang bersih. So macam mana badan kita? Bayangkan. Kita makan yang halal, lepas tu yang berkualiti pula tu. Yang berzat, yang zatnya tinggi. Mesti kita nak cari yang, kalau buah-buahan macam buah kurma ke, buah apple, buah-buahan semua elok lah. Buah-buah maknanya buah-buah yang tak kena racun lah, senang cerita. Itu yang tayyibah. Buah semua bagus. Sebab dia neutral. Dia nature kan, yang semula jadi buah semua bagus lah. Tapi yang tak bagus bila kena sembur dia racun tu. Nampak buah apple punya cantik, tapi kulit lawa, tapi dah kelilingnya racun. Sayur nampak cantik, daunnya besar, hijau elok, tapi racun. So adakah dia tayyibah? Tak tayyibah lah, sebab dia boleh mudaratkan kita. Nak cerita Islam sampai bab makan pun hancur. Tak tahulah bab lain, bab kerja ke, bab apa semua, bab nikah, bab cari rezeki, bab hubungan silaturahim, semua dia hancur. Semua ada dalam Quran. Cuma kita nak mengaji ke tak mengaji? Nak kaji ke tak kaji? Ustaz pun tak habis lagi saya cakap. Nak tadabbur Quran ni bukan mudah. Belajar bertahun-tahun. Tanyalah Ustaz Azmi, kalau nak belajar tafsir Quran tu 10 tahun pun tak habis. Kalau habis yang tu memanglah kita ni alim, baik semua lah kan. Tapi itulah, kena allocate lah masa untuk majlis Jangan tak ada langsung. Paling kurang tuan-tuan saya beritahu kan, kita ambil lah masa. Ya, carilah masa juga. Kalau dapat biar hari-hari ada sejam ke. Kalau kita kan duduk di rumah, ada qaryah kita, ada masjid surau kan. Jarang masjid surau di keliling-keliling kita tidak ada majlis ilmu, jarang. Kalau kata kebetulan masjid malam tu tak ada di tempat kita cari masjid yang jauh sikit, qaryah sebelah. So kita tak jauh daripada majlis ilmu. Itu ya saya nak pesan. Ya. Lepas tengoklah, kalau lagi kita detail, lagi kita jaga, mungkin tuan-tuan nakkan ilmu yang saya sebut tadi. Ada yang akidah, ada yang syariat, ada yang akhlak. Mesti tuan-tuan nak gini-gini kan. Kalau hari-hari akidah aja aku pun dah boleh jadi ustaz lah ni. Nak pula yang syariat pula, nak pula yang akhlak pula. Tengoklah tajuk dekat masjid surau ni apa dia. Tajuk dia apa? Akhlak ataupun dia ngajar tasawuf. Tu bab akhlak lah tu. Bab akhlak mahmudah, maknanya bab akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak terpuji. Contohnya apa? Integriti, amanahnya, sabar, ya, ikhlas. Yang kedua, boleh ikut sikit? Boleh. Ha? Ada hak dia macam mana? Baru sejam saya tengok ni. Okey, betul. Boleh saya sampai pukul berapa Ustaz? 10 ya, lebih sikit kan, tak apa. Boleh. Okey, kita lagi apa? Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman dengan kitab,
Kita akidah orang Islam dalam bab akidah ni, saya pergi yang akidah tadi yang mula-mula tadi ya. Mula-mula. Ni macam mana dia nak pergi ni balik? Kena tekan kot. Ada screen. Tengok mana kat dia? Apa nama akidah tadi? Selain pada beriman kepada Allah, beriman kepada kitab. So kita seorang Muslim wajib beriman dengan kitab. Kitab apa yang ada pada kita? Ya, kita orang Islam, kitab apa yang Allah bagi kepada kita? Melalui Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran. Okey, keluar balik. Okey. Syukran. Jadi bagaimana kita beriman dengan Al-Quran? Paling kurang sebagai seorang Muslim, saya beritahu ya. Paling kurang belajarlah ilmu untuk membaca Al-Quran. Boleh bagi baca Quran. Paling kurang, at least. Bukan suruh mengajar ke buat taranum ke baca Imam Suhaib. Maknanya nak boleh baca bagi betul. Warattilil Quran tartila. Kata Allah apa? Bacalah Quran dengan tartil, dengan betul. Allah perintahkan kita baca Quran tu kena bagi betul. Jadi itu ialah orang kata apa? Border dia, had dia. Setiap manusia baca Quran kena bagi betul. Setiap Muslim baca Quran kena bagi betul. Hak yang tu ekstra lah. Taranum ke apa tu, kan? Ekstra. Nak bagi betul ya. Okey, saya syorkan kalau kata ni Jib buatlah pengajian-pengajian. Kalau kata ni, ya, anjurkan seminggu sekali pun jadilah. Nak bagi betul je. Jadi mungkin kita ada peluang. Kalau tak buat waktu pejabat, buatlah waktu luar pejabat. Sebab benda ni untuk kita ilmu. Takkanlah semua nak kira ambil waktu pejabat kan. Waktu office hour kita nak kena tugas masing-masing di bahagian masing-masing. So lepas pada waktu pejabat, mungkin ada sejam Cik anjurkan ke, tak kira lah Kak Nur anjurkan ke apa, kita kena cari. Nama pun talabul ilmi, seeking knowledge. Memang kita yang kena cari. Tanggungjawab kita kena cari sendiri sepatutnya. Untuk apa? Untuk kita boleh baca Quran. Itu paling kurang kalau kita nak mengaku kita ni beriman dengan kitab. Kan, seorang Islam yang nak mengaku dengan beriman dengan Allah, beriman dengan kitab. Tapi Quran tak boleh baca. Mengaku beriman dengan kitab. Paling kurang kena carilah jalan nak boleh baca. Kenih huruf dulu. Ya Allah sebut dalam Quran apa? Walaqad yassarnal Quran. Kan? Lidzikr. Fahal mim mudakkir. Nak bagi tahu Allah sebut sendiri. Sungguhnya Quran ni mudah untuk kita baca, untuk kita faham. Tuan-tuan tak try tak tahu. Kalau dah try, Allah kalau aku tahu lama dah aku jadi ustaz mengajar orang Quran. Baru tahu. Kan ni sedap semua tarik sedap ni. Tak try lagi. Sebab Allah sebut takkan Allah tipu kot. Allah kata Quran ni mudah. Tuan-tuan try lah belajar dengan Ustaz Azmi. Saya ingat lama-lama Ustaz Azmi pun kalah. Kan? Dari segi taranum ke apa tak tahu lah. Ustaz Azmi puan dia consider orang suara sedap. Ni orang suara sedap ni tuan-tuan, satu kelebihan. Bagilah lagu Jamak Jilah ke apa semua. InsyaAllah boleh belajar. Ya. Jadi bila Allah disebut, Allah telah mudahkan. Walaqad yassarnal Quran. Allah mudahkan Quran untuk dibaca, dipahami. Tak tahu Allah tipu kan? Maknanya dalam Quran tu Allah dah sebut, bila Allah kata Quran tu mudah, tuan-tuan try lah belajar Quran. Sekejap je boleh. Yakinlah. Ya? Sebab apa saya kata benda tu betul? Tuan-tuan tengok bila pertandingan musabaqah kan? Yang duk menang belah Asia kan, kau orang Arab tu. Yang duk jadi Johan. Padahal bahasa mereka tu, Quran tu bahasa Arab. Tapi bila dilagukan, menang orang Malaysia. Lagu dia lagi sedap dari lagu orang Arab. Itu saya kata, tuan-tuan ni kalau silap-silap, lepas ni bila pandai baca Quran, pandai pula belajar taranum, silap pula boleh jadi wakil polis. Kalau Tuan Syahran kita. Tuan Syahran, ya IPD O tu, nombor 3 perak tu. Hebat polis ni nak beritahu. Nombor 3 dalam perak. Bukan jalan-jalan. Pergilah tarik dengan dia. Belajar taranum dengan dia. Tu dia ada ilmu lagu. Ilmu lagu Al-Quran. Okey. Jadi apa ni, tu kita kata kita beriman dengan Al-Quran, kitab Allah. Paling kurang boleh baca Quran. Lepas tu barulah belajar tadabbur, faham Al-Quran macam saya sebut tadi kan, satu. Faham lagi.
lagi seronok, lagi seronok, lagi seronok, lagi nak dekatkan, lagi nak tahu, lagi nak tahu. Oh, benda Islam macam ni. Ya. Tidak kita anggap Quran ni sebuah kitab sahaja, buat macam tangkai. Padahal itu undang-undang kita tu, macam-macam ilmu khazanah, ilmu kehidupan kita. Tapi kalau kita hanya sekadar anggap dia sebagai tangkai, bahan bacaan nak ngalau syaitan je lah. Benda Quran bukan alat untuk ngalau syaitan je semua. Itulah buku undang-undang kita. Kalau lah undang-undang kita yang kita nak belajar ambil undang-undang jalan jabatan kerajaan tu, itu Quran lagi tak terbanding langsung. Sebab Al-Quran tu adalah mukjizat. Allah bagi kelebihan. Ya. Lagi apa? Beriman dengan apa ni, hari kiamat. Dia sentuh-sentuh yang tadi saya sebut yang awal tadi kan. Wajib kita beriman dengan hari pembalasan, hari kemudian, hari akhirat, hari kemudian. Mana hari yang lain pada hari yang berada di dunia ni, hari yang masa kita hidup ni. Ada lagi satu tak terlepas. Kalau di dunia asyik kena orang je, tempat nak kena balon kita nanti kalau kita suka hati. Rasa orang, tipu orang, tak habis-habis. Jadi kalau kita selamat di dunia, ada lagi di sana. Ya. Saya rasa agama lain pun saya dah jumpa banyak percaya, cuma cara percaya dia. Saya pernah tengok di hospital seorang Kristian, bila dia meninggal, mati, dia orang bubur blazer apa semua dengan kasut apa semua. Tu mana semua ada percaya untuk ke hari akhirat tu. Kan, dia percaya kena pakai blazer, kena pakai kasut lawa-lawa kan. Itu cara kepercayaan dia. Kita tak penting pada material tu Islam. Yang penting amal yang nak dibawa tu bukan nak bawa blazer. Islam bukan suruh bawa blazer dengan kasut. Bukan suruh bawa replika kereta, bubur dalam bubur dulu bubur emas. Orang kita lebih korek tu. Islam bukan bawa benda tu masuk kubur. Islam bawa amal kebajikan. Dekat sana tempat yang special, syurga. Itu baru betul cara kita fikir. Sebab kalau kita logiknya tuan-tuan, ni pakaian ni berapa hari nak tahan kalau duduk dalam tanah? Kan? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, tinggal tulang dah. Kita sendiri pun reput. Ini kan pakaian kita kan? Silap-silap tinggal pakaian, kita reput dulu. Kan? Bayar. Logik lah kan? Memang kita tak ada. Tapi bila kita Islam, kita nak bawa amalan kita di sana tempat yang kita kekal selama-lamanya. Kita hidup dengan bahagia. Itulah keadilan Allah di hari akhirat. Dan yang keenam, beriman dengan qada dan qadar. Bagi sebagai seorang Muslim, akidah kita wajib percaya dengan takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang tidak baik. Ada yang tak baik, yang buruk. Kalau maksud saya sebut kenapa kita percaya juga dengan takdir Allah yang tidak baik. Contoh, kita jalan-jalan accident. Siapa yang suka accident? Duka cita lah kan? Siapa yang suka? Itu musibah lah. Kita bagi musibah. Bencana. Tapi nak tanya, bencana tu dengan kehendak siapa? Bagi seorang Muslim, bagi kita akidah Islam, itu adalah dengan kehendak Allah. Makna kita nak letakkan Tuhan ni segala sesuatu dia berkuasa. Kalau kita kata tak ada accident ni aku yang silap sebenarnya, betul. Kita yang bawa laju ke bawa apa-apa bawa kan, mestilah accident. Tapi kalau Allah tak nak jadikan dia accident, tak akan accident. Tuan-tuan, inilah akidah Islam yang nak beritahu. Ada je orang tak accident, tak berlaku sampai sekarang. Masih selamat lagi. Bawa, ya Allah, kata apa, macam setan. Bawa teruk dah, bawa teruk ni, bawa. Teruk sangat bawa. Ya. Tapi bagi orang yang kita, akidah Islam, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Dalam Quran Allah dah sebut, tidak ada kehendak yang boleh mengatasi kehendak Allah, melainkan Allah, kehendak Allah sahaja baru jadi. Itu akidah kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita yakin kita buat ni, InsyaAllah aku yakin aku selamat. Aku bertugas ni, berkhidmat, aku selamat. Sebab apa? Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Tapi Islam dah ajar nak selamat pun ikutlah law. Kan? Sampai lampu merah aku hayun juga.
Kan? Ada dalam ayat yang lain pun Allah beritahu kita kena jagalah keselamatan. Jangan campak diri kita dalam kebinasaan. Kan? Itu Islam. Dia ajar kita. Ya. Dia kata beriman dengan qada dan bukan yang baik je. Oh ni kita yang baik je beriman. Yang lak je, yang laki, yang seronok je. Oh yang mari jalan sini, yang dapat hadiah, okey aku percaya aku Islam. Kan? Kan yang tu je Islam. Tapi bila susah tak ingat Tuhan dah. Yang teruk lagi akidah kita jangan menyalahkan takdir Allah. Ingat. Dalam bab rukun iman yang ke-6 ni, qada dan qadar, jangan kita menyalahkan takdir Allah. Ini faham akidah orang Islam yang sebenar. Maksud saya, bila contohnya baru ni lah kita kata COVID. Tuan-tuan tengok kan, bila berlaku bencana COVID-19. Ini kita boleh tengok sendiri. Tuan-tuan kajilah seluruh dunia. Orang Islam, orang yang berakidah Islam lah, yang berpegang dengan akidah Islam lah, yang paling, orang kata apa, yang tidak sangat kecewa. Yang tak kecewa teruk sangat. Tuan-tuan tengok, mungkin banyak kes bunuh diri kan. Kalau kita tengok bukan di Malaysia ni, di luar negeri. Dah tak tahu nak buat apa lagi, terjun lombong lah, terjun sungai lah kan, apa kan. Yang bunuh diri, macam-macam cara gantung diri kan, apa kan. Sebab apa? Dia dah tak percaya dengan takdir Allah. Kalau kita percaya takdir Allah, masih ada jalan di situ. Kan? Allah kata kena usaha, kena minta dengan dia, insya-Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengok ilmu Allah ni hakim, salah satu sifat Allah. Kalau dalam mengaji kita ngaji ilmu akidah, ada salah satu sifat Allah ialah hakim. Asmaul Husna. Kan biasa dengar dah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Salah satu nama Allah tu Hakim, yang bijaksana. Allah tu yang maha bijaksana. Allah tu maha bijaksana. Dah tentu bukan macam kita. Kita bijak sini je. Allah tu bijaksana. Okey, kita pada kita COVID terjun lembu lah. Takat tu je bijak sini kita. Tapi Allah bila sekarang bila kita duk kaji rupanya ramai pula yang jadi jutawan. Kan? Jutawan apa ni? COD lah, jutawan. Yang dulu tak reti berniaga, kan? Dia berusaha untuk, yalah bila dia dah kena buang kerja ke apa semua, dia dah try usaha cara bisnes pula. Akhirnya, oh dia kata, bagus sebenarnya COVID. Dah, bila dah untung tang dia apa bagus. Masa dulu dia salah kat Allah, apalah COVID ni, Allah menyusahkan aku, nak keluar rumah tak boleh, nak pergi main bola tak boleh, nak pergi nak buat macam-macam tak boleh lah. Nak dating tak boleh apa semua kan. Rupanya ini dia rahsia COVID. Allah nak suruh aku pergi study balik, belajar balik, menuntut ilmu balik. Macam saya ya, saya Ustaz Azmi. Kita semualah samalah. Baru teringat anak-anak. Imam besar kira sibuk dia je. Barulah tengok balik anak. Lepas mayang jemaah sama-sama kan. Bila COVID nak keluar tak boleh. Bagi tazkirah ajar balik anak apa yang cek balik. Rupanya tuan-tuan, ni yang kita kata kita bukan hakim. Kita bijak sini je. Betul. Kita nampak musibah tu semua negatif. Bila percaya pada qada dan qadar, jangan fikir yang musibah itu negatif sahaja. Kena fikir dia positif. Baru kita betul-betul beriman dengan Allah, dengan qada dan qadar. Bila kita kata kita beriman qada dan qadar, itulah sebenarnya. Semua yang Allah jadi ni bukan negatif. Yang musibah tadi yang tak baik itu bukan negatif sebenarnya. Ada yang positifnya. Cuma kita nak kena cari bagi jadi positif. Untuk kita. Usaha ya Allah baru tahu kita dulu tak bagi perhatian pada family kita. Masa kita kurang sibuk siang malam kita. Ada alhamdulillah nasib baik dapat cek balik. Anak dah khatam Quran, anak dah fahami, anak kita semua anak belajar. Pelajaran anak kita tengok balik, kita dah mendapat silaturahim dengan anak-anak, lebih dekat dengan mereka. Itu yang kita tak perasan sebenarnya. Yang dikatakan hakim Allah. Allah jadikan sesuatu tu jangan kita lihat pada.
Ya, Allah sebut dalam Quran, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wal naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah uji. Sebenarnya musibah ni Allah uji. Allah uji dengan apa? Minal khawf, ketakutan, kata Allah dalam Quran. Wal ju', Allah uji bentuk kelaparan. Wal naqsi minal amwal, harta makin turun, makin merosot. Kenapa bi? Turun. Wal anfusi wath thamarat, malah jiwa ada yang terkorban, adik-adik gitu, ada yang sakit teruk, ada jangkitan. Wath thamarat, bagi orang yang petani, kalau musibah banjir habis kosong. Tapi di hujung ayat Allah kata apa dalam Quran tu? Wa basyiris sabirin. Gembiralah orang yang bersabar, be patient. Orang yang sabar insya-Allah. Bukan sabar ditunggu je. Kita keluar cari solusi. Tadi usaha kan. Bila susah ni, usaha dah sampai jadi jutawan umpamanya. Itu kata wa basyiris sabirin tu. Allah nak tengok kita percaya ke tidak ayat dia. Kita ni cerdik tak cerdik, kita fikir tak fikir. Ayat Quran yang Allah bagi ni suruh kita fikir. Suruh kita baca, bukan suruh simpan buat tangkap. Kan? Kena guna Al-Quran. Tu baru tajuk habis dalam bab iman kita cerita akidah. Rukun iman baru cerita rukun iman. Sebab rukun iman ni basic bagi seorang Muslim. 6 ni mesti jaga. Ya, ingat yang saya sebut ni 6 ni mesti jaga. Kalau syariat tadi saya dah sentuh akhlak dalam bab-bab sifat-sifat yang terpuji, akhlak mahmudah kita, amanah kita, tanggungjawab kita, jujur kita, sabar, semua masuk dalam. Ikhlas ni maknanya apa? Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah, maknanya beribadah dengan seikhlas. Kerana apa? Allah nampak kita, Allah tahu, Allah awasi kita. Maknanya senang cerita, apa yang kita buat Allah tahu, Allah lihat, Allah maha mengetahui. Sebab Allah tu Tuhan. Jadi akhlak kita, bila kita buat apa-apa, kita kena ingat Allah tahu apa yang kita buat. Kita duduk sini, kita duduk tempat kerja, dalam rumah kita dengan keluarga kita, kita buat apa, kita ada yang anak ke, suami isteri ke, suami ke, semua Allah tahu. Itu akhlak kita. Ini akhlak orang Islam kena jaga betul-betul. Iaitu beramal dengan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Jadi saya rasa cukup yang ni dulu ya. InsyaAllah kita sebagai apa ni, orang kata apa, yang asas, yang kefahaman asas kita tentang Islam itu sendiri, ya, 3 perkara yang besar ni ataupun disebut sebagai fardu ain. Jadi bila sebagai seorang Muslim, tak kira lah Muslim baru ke, Muslim lama ke, 3 ni tak boleh lari, kena belajar. Sebab dia fardu ain ni maknanya, ain ni individu, wajib ke atas setiap individu, tak boleh lari. Kena tahu betul-betul, akidah kena betul, syariat pun kena betul, jaga yang syariat. Okey, kita ulang yang 5 rukun Islam. Pertama syahadah, dan tentulah kita semua bersyahadah. InsyaAllah kalau kita jaga 5 waktu, dah berapa kali kita bersyahadah? Berapa kali? 9 kali lah. Sebab subuh sekali je tahiyat, ya, kan? Zuhur ada 2, Asar ada 2 kali syahadah, Maghrib ada 2 kali, Isyak ada 2 kali, subuh sekali tadi. Jadi berapa kali lah? Paling kurang kalau kita jaga solat 5 waktu, paling kurang 9 kali kita bersyahadah. Kita renew balik Islam kita 9 kali. Tapi kalau 5 kali itu tak ada sembahyang, bila kita renew? Ya, tak ada renew syahadah kita. Sedangkan kita tahu Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ni yang Nabi kata Islam ni, syariat ni 5 rukun. Pertama apa? Syahadah tadi. Yang kedua, wa tuqima shalah. Lepas syahadah, mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang wajib bagi orang Islam, solat tu 5 waktu. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Islam yang rukun ni semua saya sebut yang rukun je. Apa dia? Keluarkan
Zakat ni macam mana saya nak cerita Tuan-tuan, ni yang wajib yang saya sebut kan, zakat. Zakat ada dua. Ya, zakat ada dua. Ustaz lalu ceritalah ni. Satu, zakat fitrah. Zakat fitrah ni mudah. Mari nak bagi bulan puasa ni, kita dah tahu dah. Satu wajib. Satu kepala RM7. Zakat fitrah. Zakat diri, dia panggil zakat badan. Kalau kita ada isteri, kita kena bayar yang RM7 lagi untuk isteri, untuk bersihkan diri kita. Yang zakat ni harta yang kita keluarkan untuk bersihkan diri kita dan kita membantu masyarakat. Dia satu tanggungjawab sosial, satu collection secara grup. Tuan-tuan tengoklah, syariat Islam memang cantik tak cantik. Lalu orang buat teks. Tengok sistem teks, cukai. Itu semua sistem ikut cara zakat tu. Tapi zakat ni dibayar mengikut, sama juga lah, teks pun kena ada kemampuan dia. Zakat ni dibayar apabila cukup nisab. Kemampuan dia mesti cukup nisab, cukup haul. Ada syarat dia lah. Okay. Jadi saya kata zakat ada dua kan. Satu fitrah. Fitrah ni wajib, semua orang kena. Sebab RM7 yang tu setahun sekali. Ya. Jangan nak gelok pula sampai zakat fitrah pun saya tak mampu lah ustaz. Zakat fitrah, selagi ada boleh makan hari tu, hari apa, dalam panjang bulan Ramadan ni kita dah boleh lah bayar kan. Hari di apa ni, pagi raya tu, ya, hari dalam bulan Ramadan tu, selagi kita ada kemampuan makanan untuk tanggungan kita semua, kita kena keluar zakat ni, zakat fitrah. So kita, isteri kita kalau anak 3 orang lah. Macam saya 7 orang, lagi ramai, lagi banyak lagi rumah. Jadi apa nama, itu zakat fitrah. Rasa tahun lepas RM7 pun sah? 7. Masih 7. Di Perak Masih 7. tu baru satu tu yang saya beritahu, zakat fitrah. Ada satu lagi zakat yang wajib kita, yang ni selalu orang tak sedar. Sebab Perak ni kebetulan dia tak ada hantar surat kat kita, dia kira siap-siap tu. Semasa saya duduk di Selangor tu dah ada, sampai je. Jadi kita kena, kita jangan balik, kira balik lah, betul tak betul, baru kita pergi ke pejabat Baitul Mal. Contohnya mari kita zakat kita 600 setahun. Kita pergi kira balik lah dengan keluarga kita pun, rupanya 400 setengah je. Tengok, ada orang rimai kita. Tapi ni zakat harta ni wajib. Sebab kita di Perak, tak apalah, kita kena kira sendiri lah. Ya, sebab kalau kita tak sampai surat, sebab benda tu wajib. Bukan wajib tadi kerana surat. Wajib tu perintah Allah. Zakat tu, kena faham kan? Okey, zakat harta ni, satu lagi. Tadi saya dah sebut, cara kira dia apa? Bila cukup nisab, cukup haul. Saya nak bagi tahu lah, kita pejabat awam ni, tu terang saya cakap lah. Saya tak tahu, mungkin aku pembantu rendah. rendah, Pak, yang tu mungkin kemungkinan yang terlepas daripada zakat. Kalau ikut gaji kita, saya akan bagi cara formula yang mudah untuk kira. Berapa harga emas 1 gram sekarang ni? 256. Okey, cantik. Nilai kadar zakat ialah 85 gram. Hak dia. So kalilah dengan 256 kali dengan 85 gram. Berapa? Tuan-tuan boleh kira sudah. Sekadar nak tahu. Untuk diri kita nak selesai hak wajib ni. Kita bukan nak cerita yang ni, kita cerita yang wajib, yang rukun ni. Sebagai seorang Muslim, bukan nak ambil duit tuan-tuan saja, tapi saya nak bagi tahu. Kalau saya tak bagi tahu, tak lepas rasa. Kan, sebab ni wajib. 256 kali 85 berapa? Berapa belah itu? Sampai 20. 21,000. Senang je. Zakat haul dia mesti 1 tahun. Kena cukup 1 tahun hijrah. Ya? Kalau kata kita bayar zakat 1 Syawal contohnya, zakat harta. Tahun depan 1 Syawal juga. Habis senang. Sebab kita ni yang nak ingat pun Syawal raya ingatlah, siapa tak ingat raya kan. Okey, contoh kan nak bagi. Sebab tahun hijrah
dengan tahun Masihi kita tak sama. Tak sama. Hijrah dia cepat sikit. Kita 365 hari kan kalau Masih. Kalau hijrah dia 360. 6 hari lebih awal. So sebab tu saya kata kita kena tahu tarikh hijrah tu. Kalau kata 1 Syawal, tahun depan pun 1 Syawal keluar zakat harta. Ya? Zakat fitrah cerita lain ya. Ni zakat yang nombor 2 ni, yang wajib, zakat harta. Dua je yang wajib, 1 fitrah, 1 harta. Okey. Tadi 21,000. Betul ya? Senangnya, tuan-tuan 21,000 tu untuk 1 tahun pendapatan. Tuan-tuan bagi balik 12 bulan. Kan kita setahun ada 12 bulan kan? 21 bagi 12 berapa? 1,000 berapa? 900? 1,800? 1,813. Siapa yang gaji murah kurang pada 1,813 dalam dewan ni? Dalam bilik. Semua tak ada kan? Saya ingat PT yang N19 ke atas semua kena. Ni hak minimum, saya kata hak minimum income. Tu belum campur hak kelapa sawit lah, hak yang apa direct selling lah, apa benda tu. Ni baru cerita gaji ni. Pun dah kena hak minimum. Andai kata tuan-tuan gaji 2,000, kena ke tak kena saya cakap? Kena lah sebab tadi kita kira hak minimum dia 1,813 kan? Kena lah. Okey ustaz macam mana? Kalau kena tu banyak mana pula? Ada cara caranya, bukan ambil semua tu bagi, kita nak makan apa kan? Tolaklah yang asas, makan minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan. Tolak-tolak tinggal RM50 je ustaz. Tak apalah RM50 pun. Kita nak bersihkan diri kita. Nak kena keluar semua ke 50 tu? Tidak. Keluar 2,5% je. Kalau baki RM50 sebulan, maknanya setahun apa? 50 kali 12 kali. Bakilah kita kata daripada gaji kita 2,000. Kan zaman sekarang belanja banyak kan, ikan, ayam semua naik kan. Semualah kos. Kita, ni saya cerita minimum. Jadi, isteri 2,000, suami 2,000, 4,000 kan. Isteri lebih RM50, lelaki lebih RM50. Kira teruk sangat lah ni kan. Kita kata, kita ambil daripada minimum lah. Kan RM50. Kali baliklah 12 bulan sebab haul dia 1 tahun. Zakat ni mesti dibayar setelah sampai 1 tahun. So kita anggarkan kalau RM50 baki 1 bulan, kali 12 bulan jadi 600. Banyak mana ustaz nak kena keluar? Keluarnya pun 2,5% je. Bayangkan zakat ni 2,5% daripada 600. Berapa duit je? Kalau 100 RM2.5. RM15 je setahun, tuan-tuan. Allah banyak itu je ustaz, apa-apa yang kira tadi. Tapi nak cerita, RM15 itulah nak bersih diri kita pun. Kan, nampak memang sikit. Alah ustaz, saya buang RM15 dalam tabung masjid negeri tu. Tak, tabung bukan zakat. Tabung tu tabung derma sunatnya. Tak selesai lagi, bukan zakat. Kena bagi pada amil ataupun Baitul Mal. Sebab dia kategori tabung zakat, dia bukan tabung masjid. Dia tabung zakat ni dia yang terima nanti asnaf. Fakir miskin tabung masjid. Kuliah maghrib pun boleh bayar. Boleh ambil daripada situ program masjid. Tapi tabung zakat dia bagi yang untuk yang fakir miskin yang susah ni. Yang asnaf ni golongan yang penerima zakat, yang berhak menerima zakat. So nampak walaupun RM15 tapi kalau kita tak keluar yang wajib ni, kita selesai ke tak selesai dengan Tuhan, perintah Allah? Dengan perintah Allah kita tak selesai walaupun RM15 kita terhutang. Tu kalau saya kata lebih RM50, tuan-tuan ni saya rasa tak lebih RM50 sebulan. Tapi saya cakap, ni saya kena jujur, kena cakap kawan-kawan kan, kita kena cakap betul-betul. Tolak yang asas saja, makan minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan. Itu sahaja yang asas yang dalam Islam. Dia rokok asas dah ustaz. Rokok minta maaf. Rokok bukan kewajipan, bukan asas. So senang je cerita. Nak lagi senang-senang kira bagi orang rokok dah andai kata ya. Habis ustaz tiap-tiap bulan saya tak ada kena bayar zakat lah. Duit saya tak ada. Okey, kamu rokok tak? Saya rokok sehari sekotak je ustaz. Tak apalah, sehari sekotak tu berapa ringgit dah ya sekotak. Berapa? Sekarang rasa dah ni berapa belas? 17 tu kali dah setahun berapa? Sehari RM17. Bayar duit zakat untuk rokok tu jadilah. Sebab yang tu bukan syar'i.
Yang syar'i apa dia? Makan minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan, apa keperluan kita. Masuk bibil letak apa kan? Yang tu okey. Tu yang saya kata lebih RM50 tu. Tapi kalau dah beli rokok bukan RM50 sebulan. Lebih benda tu kalau RM17 sehari kan? Bayangkan. Jadi cuba kira pula RM17 sehari kali sebulan tu apa? 17 kali 30. 17 kali 30 apa? 500? Wih, dapat main bis biji bayar bulanan tu. Betul tak? Tak tahu lah kan? 500 lebih kali pula 12. Setahun dah 12 bulan. Dua ada 6,000 lebih. Tak 7,000. So ambil 2,5% balik daripada 6,000. Ambil 2,5% daripada 6,000 zakat, duit rokok 6,000. 2,5% daripada 6,000. Kalau 1,000 RM25, 150. Saya kira lagi laju pada 150. Kalau 6,000 duit rokok tuan-tuan setahun, maknanya tuan-tuan kena bayar zakat RM150. Tak banyak sangat, RM150. Sebab rokok tak syar'i, tak kena tolak yang tu. Kena ambil balik 2,5%. Carilah duit mana-mana, bawa katil ke apa ke, keluarkan juga. Sebab yang tidak tak settle kita hutang kita. Jadi saya kena sampaikan sebab benda ni benda yang wajib minta maaf kalau tak kasar rasanya kan. Sebab hukum, saya kena cerita. Saya kena cerita. Walaupun RM150 tuan-tuan, tak apa, saya dah lepas dah. Dah cakap tu dah lepas, habis sampaikan. Tak ada nak simpan-simpan. Kan? Saya pun tak tahu. Tuan-tuan rokok kan tidak, tapi itu hukumnya. Jadi andai kata kita tak keluar disebabkan kita kata tak ada baki lah Ustaz. Gaji RM5,000 pun tak ada baki. Paling kurang duit rokok kena tolak juga kalau tak ada baki. RM150 tu. Kalau sehari sekotak RM17 lah. Tuan-tuan nak pakai cakap saya ni pun boleh pakai lah insya-Allah. Ya, ini tak risau dah, tak takut dah, selamat dah kita. Ya, paling kurang untuk tu belum cerita yang lain lah. Tapi kalau tuan-tuan jujur, betul kita kira betul lah sebab Allah tahu apa yang kita kira kan. Apa yang lebih. Ya, apa yang lebih, yang berbaki, yang tolak apa nama yang syar'i sahaja yang boleh tolak. Contoh tadi saya ulang sekali, makan minum pakai tempat tadi itulah nafas untuk rumah tangga kita, tolaklah. Tolaklah betul-betul. Yang baki itu keluarlah zakat 2,5%, senang je. Itu je cara dia. Lepas tu rasa takut yang ada syubhah-syubhah macam saya sebut tadi kan. Rokok tak boleh lah, campur balik. Kalau kata baki lebih RM5,000, campur balik RM6,000. Hak yang apa? Yang dia rokok tadi jadi RM11,000, keluar 2,5% daripada RM11,000, baru RM300 lebih. Aman damai hati kita setahun RM300 lebih. Tak ada nak fikir apa dah hidup. Sebab apa kita takut apa? Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Percayalah. Apa yang Allah sebut dalam Quran, jangan takut, nak percaya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah kata, jika kamu syukur, aku akan tambah. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, jangan risaulah keluar zakat. Tak kurang sebenarnya, bertambah. Percayalah, saya selama tugas di Jemaah Agama 23 tahun. Siapa yang bayar zakat tak pernah kurang. Kalau tahun ni 300, tahun depan mesti 400, 500 meningkat. Maknanya dia tak jadi miskin orang yang keluar zakat ni. Tak akan miskin, tuan-tuan, jangan risau. Dia akan bertambah kaya. Sebab bila dia keluar makin bertambah setiap tahun, maknanya dia keluar 2,5% daripada harta dia. Maknanya harta dia bertambahlah sebab zakat dia tak ambil 2,5% aja. Daripada harta baki itu. Daripada harta simpanan dia tu 2,5%. Kalau tahun ni dia keluar 300, tahun depan 400, maknanya pun dalam bank banyak lah. Faham tak? Betul tak ayat Quran yang Allah sebut? La in syakartum la azidannakum. Tapi nak cerita tambah kat sini bukan makna tambah duit je. Allah boleh tambah macam-macam. Yang sakit jadi sihat. Yang hati, susah hati jadi senang hati. Ya, Allah tambah macam-macam. Ya, bukan tambah bini je, kadang-kadang macam-macam Allah boleh tambah. Jangan fikir yang tu je. Ya. Allah tambah ni, tambah nikmat, tambah yang kebaikan pada dia. Tambah kebaikan. Tapi Allah kata apa? Wala in kafartum. Siapa yang kufur, maknanya bila cukup haul, cukup nisab, sepatutnya layak bayar zakat. Wala in kafartum. Tapi dia kufur, dia engkar. Dah cukup dah syarat, tapi tak keluar juga.
inna azabi lasyadid. Tunggulah azabku. Ada setengah bab zakat ni dunia kena, tak payah tunggu akhirat. Ada orang datang jumpa, ya Allah Ustaz, saya ni tak tahu lah hutang beli pinang, tak habis-habis. Gaji banyak, pendapatan banyak, tapi tak cukup-cukup. Saya tak tahu lah nak cari mana. Tanya, kamu sebenarnya keluar zakat tak? Zakat saya kena ke? Oh. Dia begitu pendapatan 10,000, tapi tak keluar. Kan, macam-macam. Sana rosak kereta, rosak rumah ni, macam-macam. Sakit sana, sakit sini, keluarga, tak cukup-cukup. Pendapatan banyak. Kena cek balik. Selesai tak? Fardu zakat. Cek-cek apa tak keluar. Kalau keluar sebulan, kalau ikut-ikut setahun baru dalam 500. Tapi ya Allah tarik balik. Tolak yang kereta rosak 8 kali setahun, motor rosak 3 kali, rumah bocor sana bocor sini, habis dekat berapa puluh ribu. Padahal zakat dia sepatutnya 500 je sebulan kalau keluar. Nampak Allah dah tarik. Kadang-kadang di dunia pun dah kena. Na'udzubillah. Ingatlah kewajipan kita ni dalam bab syariat zakat. Saya rasa cukup dah 2 kali dah cukup. Kalau banyak dia keluar lagi satu. Paling kurang kita dah nampak dah apa keperluan yang kita kena buat. Apa kewajipan yang kita kena buat dalam bab syariah dan juga akhlak. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua daripada PJM yang beri peluang untuk kita sama-sama kongsi pada hari ini untuk kita saudara se-Islam, Islam untuk agama persaudaraan, agama silaturahim, kasih sayang, yang mudah-mudahan kita mendapat keberkatan kehidupan kita dalam sepanjang kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi nuril 'ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.